Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pelajaran kita pada subtopik terbaru. Subtopik 11.2, tajuknya adalah graf gerakan linear. So sebelum mula penerangan saya nak awak refer buku teks awak pada muka surat 235. Jadi kita tengok dulu, dia tulis kat sini. Gerakan linear. Gerakan linear mesti sama ada A-nya adalah hal laju ataupun pecutan. Kita dah bincang pada subtopik yang sebelum ni. Jadi dekat sini kita akan ada dua jenis graf. Yang pertama adalah graf sesaran masa dan yang seterusnya pula adalah graf hal laju masa. Kita tengok pada graf yang pertama. Dia dah cakap sesaran masa. So ini apa kalau memorize balik ataupun revise balik? Ini bermaksud laju. So kalau refer pada graf dekat bawah ni, pada rajah 11.13, graf sesaran masa, kat sini dah cakap kecerunan graf sesaran masa adalah bersamaan dengan laju. So apa itu kecerunan? Ni awak tengok pada graf ni yang condong ni. Kalau dia punya condong shape macam ni, ini adalah kecerunan positif. Kalau condongnya macam ni pula, ini adalah kecerunan negatif. So kalau kita refer pada graf ni, ada berapa kecerunan yang positif? Ada dua. Sini, ini adalah kecerunan yang positif. Ini juga adalah kecerunan ni. Ini pun kecerunan positif. Ada berapa kecerunan yang negatif? Ada satu. Ini kecerunan yang negatif. So kita tengok satu persatu penerangan. Kat sini dia kata OA adalah positif. Kenapa dia kata OA positif? Sebab kecerunan dia condong macam ni. Dan seragam. Kena faham. Bila seragam, awak nampak daripada rendah jadi tinggi dalam keadaan dia rata. Bukan rata, maksudnya dia straight line. Ni, daripada O ke A ni, dia straight line. Dia condong dengan keadaan straight line. So, itu adalah bermaksud seragam. Seragam maksudnya daripada rendah jadi tinggi. Jadi, maksudnya, sesaran bahagi masa, sesaran 50 meter, dibahagikan dengan masa 2 saat, maka awak akan dapat kat sini ni, laju. So, lajunya adalah seragam. Yang kedua pula, A ke B ini ada tak condong awak nampak naik atas ke turun bawah? Tak ada kan? Maksudnya ini adalah laju sifar. Kat sini dia kata laju sifar atas alasan tiada kecerunan. Bila tiada kecerunan, tiadalah laju. Maksudnya tiada pertambahan laju. Seterusnya pula daripada B ke C pula. Tengok pada pattern kecerunan. Condong macam ni maksudnya positif. Sebab tu dia kata kecerunan BC adalah positif dan seragam. Alasan dia seragam kenapa? Sebab daripada rendah jadi makin tinggi dengan keadaan straight line yang cantik. Dan C ke D kecerunannya adalah negatif dan masih lagi seragam. Seragam sebab apa? Sebab daripada tinggi jadi rendah dengan keadaan kecerunan dia tu atas satu line yang cantik. So kalau kita tafsirkan cerita dia macam ni. Budak lelaki tu bermula daripada titik O, pergi ke titik A. Sampai dekat A, dia rehat untuk tempoh 6 saat. So, bila dah boleh jalan balik, dia sambung perjalanan dia pergi ke titik C. So, bila sampai dekat titik C, budak lelaki tu dia patah balik pergi semula ke titik O. Saya ulang balik. Mula dari titik O. Dia mula daripada titik O, pergi ke titik A.
Sampai dekat A dia rehat dan jadi titik B pula. Dari titik B pergi ke titik C. Dari titik C dia patah balik semula ke titik O. Okey, so kita boleh cakap lah kecerunan negatif ni bermaksud apabila pergerakan tu dia melawan arah. So daripada O ke C ni kan dia satu arah yang sama. Tiba-tiba C ke D ni pula dia patah arah. So kita akan jadilah kecerunan yang negatif. Okey, kita sambung Awak tengok pada buku teks awak pula pada muka surat 237. Saya terus kepada contoh soalan penyelesaian masalah kalau awak diberi graf sesaran masa. So tengok, awak diberi graf yang standard memang ada sesaran, ada masa. Ada sesaran, ada masa. Maksudnya setiap kecerunan dekat sini ceritanya tentang apa? Tentang laju. Okey, soalan yang pertama. Dia kata cari sesaran. Nak cari sesaran kalau masanya adalah 4 saat. So, awak ambil terus ni masa 4 saat berdasarkan pada graf, tarik pergi ke arah kecerunan. Okey, lepas tu awak sambungkan pula kepada sesaran. So, jawapannya adalah 6 meter. Sebab tu soalan A ni dia dah cakap jawapannya adalah 6 meter. So, macam mana penyelesaian dia. Okey, yang B ni pula, dia kata hal laju kereta mainan ni dari masa 3 saat hingga 5 saat. Okey, so ingat balik, kalau awak nak kira hal laju, awak mesti ada sesaran bahagi masa. Okey, dan awak punya sesaran tu pula awak kena kira lah. Maksudnya dia punya jarak yang dia ambil tu berapa, masa yang diperlukan tu pula berapa. Okey, so kalau kat sini dia dah kata 3 saat ke 5 saat. So awak refer balik pada graf tu. Sebab kita nak cari kan jarak ni. Nak cari beza jarak untuk kita tahu berapa jarak tu kan. So awak mulalah dengan jarak awal dia. Jarak akhir dia. So tengok pada masa yang lebih besar. Okey, pada masa yang 5 saat, tarik pergi pada graf kecerunan, awak akan dapat sesarannya adalah 8. Sebab tu kat sini tulis 8. Okey, pada masa 5 saat. So tengok pula pada masa 3 saat. Ni, masa 3 saat, tarik pergi ke graf. Okey, sesarannya berapa? Sesarannya adalah 4. So, 8 tolak 4, 4 meter. 5 tolak 3, 2 saat. So, akan dapatlah jawapan dia 2 meter per saat. Okey, kita terus pada soalan yang kedua. Okey, ini menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang litar yang lurus. Okey, masih lagi soalan sama macam yang pertama tadi kan. Dia tanya, berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? So, direct saja ambil awak punya masa dekat graf 4 saat. Tarik kepada kecerunan. Okey, sambung pergi ke sesaran. So, awak akan dapat jawapan dia 15 meter. Okey, untuk hal laju pula, sesaran bahagi dengan masa. So, kena cari jarak dia berapa. Okey, so jarak dia mesti kita mula dengan jarak akhir tolak dengan jarak awal. Okey. So, jarak akhir kita tengok kepada masa lah. Masa yang lebih besar. So, 12 saat jarak dia adalah kosong. Tukar warna. Okey. 12 saat jaraknya adalah kosong. Sebab tu kat sini dia tulis pada masa 12 saat jaraknya adalah kosong. Okey, dan dia minta 6 saat kat sini pula. Okey, ini 6 saat. Ada tak kecerunan? Ada. So, tarik pada graf kecerunan awak. Dapat tak jarak dia? Dapat 15 meter. Okey, so
Kosong tolak 5, awak akan dapat negatif 15. Okey, dibahagikanlah pula dengan 6 saat. So, awak akan dapatlah jawapan dia negatif 2.5 meter per saat. So, ini menunjukkan apa yang kita bincang sebelum ni. Kalau kecerunan awak punya condongnya macam ni, ini bermaksud kecerunan negatif. So, terbuktilah. Memang awak akan dapat kiraan hal laju awak tu adalah negatif. Okey, sambung. Okey, untuk seterusnya tengok buku teks awak, patah balik satu muka surat 236. Ini adalah gerakan graf hal laju masa. Okey, graf hal laju masa. So, hal laju bahagi dengan masa, maka awak akan dapat pecutan. So, kalau kat sini dia kata kecerunan graf hal laju masa adalah bersamaan dengan pecutan. So, ini kita ada dua kecerunan pada contoh ni. Okay, macam saya cakap, kalau awak punya cerun macam ni, ini bermaksud positif. Kalau cerunnya macam ni pula, maka itu adalah negatif. So, kita terus pada penerangan O ke A. Okey. Kecerunan OA adalah positif. Okey. Dan seragam. Kenapa seragam? Alasan sama. Sebab OA ni line dia lurus. Dan bertambah. Daripada rendah naik jadi makin tinggi. So, dia kata hal laju bertambah secara seragam. Maksudnya daripada hal laju kosong jadi 8 bertambah dengan cara yang seragam. Jadi, bila awak ada hal laju tu seragam, maka pecutan tu pun akan jadi seragam. Okey, AB pula ada tak kecerunan? Okey, tak ada kecerunan. So, bila tiada kecerunan, bermaksud tiada pecutan. So, dia kata kecerunan OA adalah sifar. Tak ada cerun. Okey. So, dia kata pecutan motosikal tu adalah sifar. Okey, bermaksud pada masa ni, A ke B ni, motosikal tu bergerak dengan hal laju yang sama je. 8 meter per saat. Dia maintain je untuk masa 5 saat ni. Okey, seterusnya. B ke C, tengok pattern kecerunan dia dah sama macam ni. So, ini akan jadi kecerunan yang negatif. Tapi, masih lagi seragam. Sebab apa? Sebab daripada B ke C, dia bergerak ataupun dia punya line kecerunan dia ni cantik je, lurus. So, seragam lah. Okey. So, ini akan menyatakan bahawa pecutan tu dah jadi pecutan yang negatif. So, bila pecutan negatif ada pengurangan, maka kita boleh kata ada berlakunya nyah pecutan. Okey, maksudnya daripada awak ni hal laju B ni adalah 8. Jadi kosong. Maksudnya hal laju ni berkurang. Bila hal laju berkurang, bermaksud nyah pecutan. Okey, so akan jadilah nyah pecutan yang seragam. Okey, tengok pula C ke D, ada tak kecerunan? Tak ada. So, bila tak ada kecerunan, kecerunannya adalah sifar. So, bila tiada kecerunan, maksudnya awak punya pecutan motor tu adalah sifar. Dan hal laju motor tu pun adalah sifar. Ni hal laju ni sifar kan. Maksudnya pemandu motosikal tu dah pasti motor dia tu lah. Tak bergerak mana-mana dah. Tiada hal laju. So, hal laju motosikal adalah sifar. Pecutan pun akan jadi sifar. Dan dia bagi alasan keadaan motosikal tu adalah dalam keadaan yang pekun. Okey, kelas. Kita tengok balik pula kat sini. Okey. Selain daripada dia cerita tentang kecerunan, dia cakap juga luas di bawah graf hal laju masa adalah bersamaan dengan sesaran. Maksudnya yang putih ni, sahaja. Ini adalah sesaran.
So, kalau awak nak kira sesaran O ke A, bermaksud awak kena kira lah luas segitiga ni. Okey, so kalau awak tengok nak kira luas segitiga, okey, luas segitiga adalah bersamaan 1/2 darab panjang darab lebar. Kan? Maksudnya kalau awak nak kira ni, kiralah masa dia adalah sebanyak 5, manakala dia punya halaju adalah sebanyak 8. Okey. Dan satu lagi, luas di bawah graf. Okey, kalau awak ada yang ni pula. Awak nak kira sesaran untuk A ke B saja. So, awak nak kira lah luas untuk segi 4. Panjang darab lebar. So, panjang darab lebar dia awak kena kira lah. Beza masa ni. 10 tolak 5 maksudnya sini adalah 5 saat. Okey, manakala dia punya halaju ni lah daripada 0 ke 8. 8 tolak 0, 8. Okey. Kita sambung dengan contoh soalan. Okey. Tengok buku teks awak muka surat 238. Okey, untuk contoh penyelesaian masalah. Okey, graf halaju masa. Soalan yang pertama, dia beri awak soalan berapakah sesaran yang diambil oleh bola bagi 4 saat yang pertama. So, kalau awak ada halaju masa, sesarannya adalah luas graf. Luas bawah graf. Okey. Jadi, sesaran luas bawah graf. Okey, untuk 4 saat yang pertama. Ini 4 saat yang pertama. So, awak kena kira lah luas ini sahaja. So, dibagilah 4 saat darab dengan 1 meter per saat. So, awak akan dapatlah jawapan dia 4 meter. So, macam mana kita dapat 4 meter? Okey, 4 saat darab dengan 1 meter per saat. So, saat dengan saat ni kita boleh cancel. So, 4 darab 1, kita akan dapatlah 4 dan unit yang tinggal adalah unit meter. Okey, yang kedua pula, pecutan adalah kecerunan graf halaju masa. Okey, bila kita nak kira halaju, okey, kena ambil halaju akhir tolak dengan halaju awal. Okey, so kita tengok sini. Dia minta awak masa 8 saat. Okey, hinggalah 12 saat. So, ini adalah masa akhir. Okey. So, masa akhir ni sebab kita nak dapatkan halaju akhir. So, ini 12 saat. So, pada 12 saat, halaju dia berapa? Halajunya adalah 0. Sebab itu dia tulis sini 0. Okey, manakala pada masa 8 saat, tengok graf awak. Okey, tarik. Awak akan dapatlah dia punya sesaran. Bukan sesaran, halaju 3. Sebab tu masa 8 saat, okey, halajunya adalah 3. So, bila awak kira, awak akan dapatlah negatif 0.75 meter per saat per saat. Okey, yang kedua pula, okey, soalan dia. Dia kata tentukan halaju apabila masa adalah bersamaan dengan 4 saat. Okey. Ini jawapan direct terus pada awak punya graf. Tak payah pening-pening. Okey, masa 4 saat. Cari masa 4 saat. Okey, ini masa 4 saat. Okey, tarik sampai jumpa kecerunan. Lepas tu tariklah pula pergi ke halaju. So, dapatlah jawapan dia 10 meter per saat. Okey, yang kedua pula. Pada masa 8 saat. Ni, masa 8 saat. Dia nak halaju berapa? Simple lah. Tarik lah. Tarik. Okey, tarik pula lah awak punya line tu sampailah jumpa halaju. So, jawapan dia adalah 15 meter per saat. Okey, B. Okey, dia minta awak cari sesaran. Ni, cari sesaran. Bila awak ada graf halaju masa, sesaran adalah luas bawah graf.
Okey, pada selang masa 0 hinggalah 10 saat. Okey, saya tukar dulu ini. Okey, dia minta daripada 0. Ni daripada 0 sampailah ke 10 saat. Ni sampailah 10 saat. So kalau awak perhatikan pada graf, awak akan ada dua bentuk poligon ni. Okey, yang pertama awak ada segi 3. Yang kedua, awak ada segi 4 tepat. So, awak tak boleh guna satu formula luas lah. Maksudnya, yang pertama, awak kena kira dulu luas segi 3. Dan yang kedua pula, awak kena kira luas segi 4 tepat. So, simple. Okay, bila segi 3, maksudnya 1/2 darab panjang darab lebar. Kalau yang segi 4 pula, panjang darab dengan lebar. Okey, jadi ambillah 1/2. Okey, 6 saat. 6 saat ni. 6 saat. Okey, darab pula dengan laju 15. So yang ni pula segi 4 tepat 10 tolak dengan 6. Awak jangan terus ambil 10 darab 15. Sebab ini hanya untuk tempoh masa ini sahaja. So, kena kira dululah. Ataupun awak terus tulis saja. 10 tolak 4, 4 saat kan. 4 saat. So, awak buatlah. 4 saat darab dengan 15 meter per saat. So, nanti awak akan dapatlah jawapan dia 105 meter. Okey, sambung lagi. Okey, kelas kita sambung kepada subtopik 11.3. Tajuknya adalah pecutan graviti dan juga jatuh bebas. Okey. So, graviti ni kita tahu ianya adalah satu daya yang berpusat ke arah bumi. Okey, kalau standard yang kita faham, bila kita sebut je graviti, maksudnya apa yang apa-apa objek mesti jatuh ke bawah. Atas alasan apa? Sebab bumi ni ada daya graviti. Okey, so daya graviti tu kita boleh juga panggil dia sebagai pecutan graviti. So kalau awak tengok pada buku teks muka surat 239, okey, ini adalah rentetan ceritalah bagaimana daya graviti ataupun pecutan graviti tu orang kata discovered. Okey, siapa yang menemui ataupun mendapat ilham nak cari lagi, nak tahu tentang pecutan graviti. So tokoh ni adalah Isaac Newton. So Isaac Newton duduk bawah satu pokok apple. Okey, tiba-tiba ada satu apple tu jatuh. So apabila apple tu jatuh, ianya menyebabkan Isaac Newton ni terfikir, kenapa apple ni mesti jatuh? Kenapa tak terapung? Kenapa tak naik ke atas? Kenapa mesti jatuh? So apabila dia fikir-fikir, so dia dapatlah penemuan. Dia pun buat kesimpulan apple ni jatuh ke bawah disebabkan oleh daya graviti. Okey, so kalau awak tengok kat sini, masa awak tingkatan 2 pun sebenarnya awak dah dikenalkan dengan daya graviti. So semua objek di sekeliling kita ni akan ditarik ke arah pusat graviti bumi, iaitu daya graviti bumi. Okey, daya ini ataupun daya graviti ni akan menyebabkan semua objek mesti jatuh ke bawah. Sentiasa jatuh ke bawah. Okey, dan suatu objek seperti buah apple tu pula, bila dia jatuh ke bawah ataupun dia bergerak ke bawah tu akibat daya graviti, maka ianya akan mengalami pecutan graviti. Okey, so sambung tengok buku teks awak pada muka surat 241. Okey, eksperimen dah dijalankan dan dah disimpulkan bahawa di permukaan bumi, nilai pecutan graviti adalah 10 meter per saat. Maksudnya awak pergilah bahagian bumi ni, mana sahaja bahagian bumi, okey, apabila satu objek tu jatuh, maka pecutan graviti yang dialami oleh objek tersebut adalah magnitudnya adalah 10 meter per saat. Okey, kita tengok pula. Okey, apabila yang kita faham, daya graviti ni menyebabkan sesuatu objek tu jatuh ke bawah kan.
So, kita akan adalah satu terms ni yang dipanggil sebagai jatuh bebas. Okey, suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh ke bawah di bawah tindakan daya graviti saja. Okey, sebagai contoh, selai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Maksudnya, kalau kita dengan keadaan sekarang ni, sebagai contohlah, awak naik blok daripada kelas awak tu kan. Okey, kelas awak tu kan tingkat 2. Okey, katakanlah awak baling ataupun awak jatuhkan selai kertas. Dan semasa selai kertas tu jatuh, kita tak boleh cakap kertas ni mengalami jatuh bebas. Sebab apa? Sebab dia tak bebas. Jatuh dia tu dah dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey. Jadi, jatuh bebas ni apa sebenarnya? Jatuh bebas ni adalah apabila objek tu berlaku dalam keadaan ruang tu tiada udara. So, bila tiada udara bermaksud awak jatuhkan objek tu dalam keadaan vakum. So, bila vakum ni maksudnya tiada langsung zarah udara. Jadi, masa itulah jatuh bebas tu tak dipengaruhi oleh apa-apa rintangan. So, jatuh dia tu betul-betul dipengaruhi oleh pecutan graviti 100%. Okey, sambung lagi. Okey, saya sambung penerangan. Tengok buku teks pada muka surat 242. So, ini dia cerita tentang graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. So, saya ulang balik. Okey, bila dia kata jatuh bebas, bukannya dalam keadaan ada rintangan udara apa semua. Ini bermaksud dalam keadaan vakum ataupun vacuum. So, bila dalam keadaan vakum, maksudnya tiada zarah udara. Maksudnya, awak punya jatuh tu memang 100% okey, adalah pecutan graviti. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, objek pegun. Maksudnya kalau katakanlah awak ada satu kebuk vakum. Okey, ini adalah sehelai apa orang kata bulu pelepah. Okey. So pada awalnya ni dia tak jatuh lagi. Okey, so sebab itulah objek tu pegun. Okey, bila ianya dilepaskan, maka objek tu akan jatuh ke bawah. Dan daripada kosong, halaju kosong ni sebab dia pegun kan, dia tak bergerak, maka halaju dia kosong. Bila awak lepaskan, halaju dia makin lama makin bertambah. Dan akhir sekali dia akan sampailah dekat lantai ataupun permukaan bawah tu. So nanti halaju dia akan jadi kosong semula. Okey, tapi graf ni dia hanya bercerita daripada sini sampai ke sini saja. Dia tak cerita pun bila dah sampai ke lantai tu. So, awak ada halaju dan halaju ni maksudnya pergerakan objek ni mestilah mengambil masa. So, graf yang akan bincang adalah graf halaju masa. So, maksudnya dekat sini kecerunan yang kita bincang adalah tentang kecerunan pecutan. So, sebab ini adalah jatuh bebas, maka ini adalah pecutan graviti. Okey, so dia kata daripada halaju kosong, ni objek yang pegun. Okey, awak punya kecerunan ni tak ada lagi lah kat sini. Tapi bila awak lepaskan, halaju tu makin bertambah. Okey, samalah juga masa tu bertambah. Maka awak akan ada kecerunan. Okey, kecerunan ni adalah kecerunan positif ke negatif? Ingat balik, ini adalah kecerunan yang positif. Okey, halaju ni macam mana? Seragam ke tak seragam? Seragam. Kenapa seragam? Sebab line kecerunan ni lurus cantik sahaja. Okey, maksudnya daripada halaju yang kecil, makin lama halaju tu jadi makin besar. Okey. Bila kita tafsirkan pula awak punya ni objek yang jatuh pegun ni, objek yang jatuh bebas ni dalam keadaan graf sesaran masa. Okey, kita mula dengan penerangan yang pertama. Okey, awak punya graf tu
memang dia akan melengkung. Ini bukan salah, dia memang melengkung. Okey. So, sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Betul lah. Tak ada pergerakan kan? Maksudnya kosong meter. So kosong. Okey. Dan masa pun kosong. Tak mula apa-apa. So kosong. Okey. Yang kedua pula, dia kata sebaik saja awak lepaskan objek. Okey, objek tu akan mula bergerak dengan hal laju yang kecil. Betul lah, sebab baru mula gerak. Mestilah mula dengan hal laju yang kecil. So, kalau awak ambil okey, kalau awak tengok sini, sebab dia melengkung macam tu, ni melengkung macam tu, bila dia buat satu line lurus, maka awak akan dapat kecerunan dia tu landai ataupun kecerunannya rendah. Ni kecerunan dia ni rendah je. So maksudnya hal laju dia adalah rendah. Okey. Tapi apabila dia makin mencapai ke hujung graf ni, okey, bila dia buat satu line ni pula, awak akan nampak ni, tinggi kecerunan ni adalah lebih tinggi daripada kecerunan yang pertama. Maksudnya hal laju kat sini dah jadi makin bertambah ataupun makin besar. Okey, so kita sambung pula pada muka surat 243. Okey, 243 ni, ini keadaan awak ada objek daripada bawah dibaling naik ke atas. Macam yang tadi yang sebelum tu, daripada atas jatuh ke bawah. Yang ni pula daripada bawah, awak baling dia naik ke atas. Lepas tu, bila dah sampai atas, objek tu akan jatuh balik semula ke bawah. Tapi kat sini kita punya cerita ni. Ni. Ini cerita kita. Okey, so kalau kat sini dia kata, awak akan ada hal laju. Okey, makin lama hal laju tu akan berkurang sehinggalah mencapai sesaran yang maksimum. Awak ingat apabila awak membaling apa-apa objek naik ke atas, sebelum dia jatuh balik semula ke bawah, dia akan berhenti sekejap dekat maksimum point ni. Ataupun jarak yang paling tinggi objek ni boleh cecah. Okey, dekat situlah dia akan berhenti sekejap. So, bila dia berhenti sekejap, maksudnya hal laju dia tak akan jadi kosong. Apabila objek tersebut mencecah maksimum sesaran dia, maka hal laju tak akan jadi kosong. Sebab dia berhenti sekejap, barulah dia akan patah balik ataupun jatuh semula ke bawah. Okey, so kalau kita ada graf hal laju masa, okey, dia bermula dengan hal laju yang tinggi. Betul lah, masa awak nak baling ni kan. Ni, masa awal ni, awak baling, mestilah awak baling kuat-kuat. Bila awak baling kuat-kuat, maksudnya hal laju dia ke sini sangat-sangat tinggi. Okey, bila hal laju sangat tinggi, bila dia nak sampai ke sesaran maksimum, makin lama hal laju dia tu berkurang sampailah nanti hal laju dia akan jadi kosong. So inilah cerita dia. Okey, apabila objek dilontar ke atas, okey, objek mula bergerak dengan hal laju yang sangat maksimum. Ni awal ni maksimum. Okey, velocity V ni adalah maksimum. Okey. Bila sampai ke atas, velocity ni akan jadi kosong. Okey. So makin lama makin rendah. So kalau kita tengok kat sini, awak punya kecerunan ni, kecerunan bila dikata hal laju masa, maksudnya ini adalah kecerunan pecutan kan. Maksudnya ini adalah positif dan negatif. Kalau cerunnya macam ni, ini adalah negatif. So ini adalah pecutan negatif. Maksudnya ini akan mengalaminya pecutan. Okey. Dan untuk graf sesaran masa, okey, ini pun sama juga. Okey, dia kata sebaik sahaja objek dilontar ke atas, objek akan bergerak dengan hal laju yang ditetapkan kat sinilah. Pada masa yang sama, sesaran objek akan berubah dengan cepat. Okey, dan objek tu akan bergerak ke atas dengan hal laju yang semakin kurang. So, bila dah sampai ke sesaran yang maksimum, hal laju adalah sifar, objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh ke bawah semula. So, maksudnya kat sini ni, kalau kita boleh buat kecerunan hal laju, kecerunan ni sangat tinggi kan. Maksudnya hal laju sini adalah tinggi.
Dan bila sampai kat sini, kecerunan untuk hal laju tu jadi makin rendah. So maksudnya hal laju apabila dah nak mencapai ke sasaran yang paling maksimum, hal lajunya akan makin berkurang. Oh sorry. Okay, so itu saja untuk setakat ni. Kita sambung sikit lagi. Okay, ini adalah last subtopik untuk bab 11. Okay, tajuknya adalah jisim dan inersia. Okay. Semasa di tingkatan 1, anda telah diperkenalkan dengan istilah jisim. Jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalam satu objek. Unitnya, unit SI adalah kilogram. Okey, nilai jisim satu objek itu tetap, tetapi kuantiti jirim tu nilai jisim bagi sesuatu objek itu tetap jika kuantiti jirim dalam objek itu tidak berubah. Okey, so bila ada jisim akan ada inersia. Inersia ni apa? Inersia adalah sifat semula jadi objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan. Maksudnya, kalau dalam keadaan bergerak, objek tu nak sentiasa bergerak. So, kalau awak hentikan objek tu, dia masih lagi nak bergerak. Ataupun, objek tu dalam keadaan yang pegun. Awak nak paksa dia bergerak, dia tetap nak pegun. Ni kira, apa orang cakap degil lah ni, degil. Dia tak nak ikut. Tak nak ikut apa orang suruh. Dia nak cakap, dia nak juga apa yang dibuat sebelum tu. Okay, so kalau macam ni kita tengok. Kalau objek tu dalam keadaan yang pegun, maksudnya objek tidak bergerak. Okey, ini duit shilling adalah dalam keadaan yang pegun. So, okey, ni duit shilling ni dalam keadaan yang pegun. Okey, bila dia pegun dia tak bergerak. Okey, jadi kalau awak ada satu cardboard ni, awak tarik cepat-cepat, duit shilling tu tak akan bergerak sekali dengan cardboard tu. Dia akan jatuh ke bawah. Tapi dengan syarat cardboard tu ditarik dengan laju. Kalau awak tarik cardboard tu slow-slow, boleh jadi dia gerak sekali ikut cardboard. Tapi kalau awak gerak laju-laju, tarikkan cardboard tu laju-laju, maka duit shilling tu akan jatuh ke dalam air. Sebab apa? Sebab dia nak kekal pegut. Maksudnya dia nak duduk sini, sampai kesudah dia nak duduk sini juga. So kalau cardboard dah tak ada, dia jatuhlah ke bawah. Okey, manakala inersia pula untuk objek yang bergerak, ini penumpang kereta api. Okey. Bila dia berdiri, kereta api tu bergerak, maksudnya objek ni dia nak kekal bergerak. Tapi katakanlah tiba-tiba kereta api tu berhenti, orang yang berdiri ni dia akan tersentak ke depan dulu. Lepas tu barulah dia akan berhenti. Biasa tak kalau awak dalam kereta, ayah awak tengah bawa kereta, mungkin dalam keadaan yang laju sikit ke, tiba-tiba ayah awak berhenti dengan secara mengejut. Katakanlah ada orang cross jalan. Okey. Mesti awak yang dalam keadaan duduk tu nanti awak akan tersentak ke depan. Sebab apa? Sebab masa kereta tu bergerak, awak punya jasad awak tu, maksudnya awak tu sebagai objek, awak nak kekal bergerak juga. Tapi bila kereta tu diberhentikan dengan secara tiba-tiba, maksudnya inersia badan awak tu, inersia awak masih lagi nak bergerak. Tapi dipaksa berhenti. So sebab itulah badan awak tu akan tersentak ke depan dulu. Okey, so itu adalah contoh untuk keadaan objek yang bergerak. Okey, so inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama. Okey, yang ni tengok hukum gerakan Newton pertama. Dia dah cakap objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun ataupun sedang bergerak dengan laju yang malat jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Okey, sikit last. Okey, so ini adalah hubungan antara jisim dengan inersia. So ini sebenarnya awak boleh aplikasikan dalam kehidupan harian saja. Okey, hubungan dia cakap jisim tinggi, inersia tinggi, ataupun jisim rendah, inersia rendah. Okay.
So dia kata inisial sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besarlah inisial objek tersebut. Okey, sebagai contoh, okey, abang ni orang yang sama, dia nak tolak troli. Okey, yang dimanipulasikan adalah jisim troli. Okey, untuk yang pertama, jisim troli adalah inilah jisim ni sahaja, rendah. Okey, jisim troli yang kosong adalah lebih kecil, maka inisialnya juga lebih kecil. Okey, bila jisim ni kecil, inisialnya kecil, jadi apa kesannya? Okey, lelaki ni lebih mudah nak menolak troli yang dalam keadaan pengguntur. Sebab apa? Sebab jisimnya kecil, inisialnya kecil, jadi degil dia tu, inisial dia tu tak adalah nak melawan sangat. Macam gitu. Okey, dan last sekali, okey, jisim yang dipenuhi dengan barang akan menyebabkan inisialnya juga akan jadi makin besar. So bila inisial besar, maksudnya objek ni dia masih dia nak kekal pada keadaan pegun dia ni lebih tinggi. So jadi susahlah budak lelaki ni nak tolak sebab inisial ni besar. So maksudnya dia nak kekal pada kedudukan pegun dia ni. So dia memerlukan lebih banyak daya untuk menolak. Okey, setakat itu sahaja untuk pelajaran kita.